Ya betul Ridwan. Wave langgar dari kiri, kedebong langgar turun bawah. Okay, now jom belajar lukis. Let's draw. Okay. Syarat-syaratnya. Okay. Macam like bukan Aisyah, refraction lain. Bagus Izzah. Okay, ini permukaan yang keras. Apa jadi kalau langgar span? Span kan lembik, kan? Kalau langgar span macam mana? Macam mana kalau langgar permukaan yang kasar? Contohnya, okay, good question. Apa kata kalau dia langgar permukaan yang very rough? For example patutnya macam tu kan, dia langgar ni. Merepek je ni. Lepas tu, adalah dia langgar macam ni. Dia absorb je, boleh lah absorb. Nak pergi mana ni? Permukaan ni merepek ni, nak pergi mana? Yes, amplitude berkurang sebab dam, betul. Kalau letak span akan dam lah. Okay, kalau ni dia akan pergi merepek-repek lah, akan seorang pergi sini. Kan sebab permukaan ni jadi bersepah, seorang pergi sini. Tapi masih ikut normal sebab normal dekat surface ni is not the same at all dekat semua tempat. Ni tengok. Kat sini, lepas tu tukar kat sini. Tapi semua masih obey. All still obey. Angle of incidence sama dengan angle of reflection. Bagus soalan. Okay. Kenapa kalau pakai span? Tapi boleh nanti kita cuba. Kita ambil span, kita letak kat sini. Apa jadi dengan dia punya angle? Awak akan nampak dia punya amplitude akan turun sikit lah. Tapi dia masih obey I equals to R. Dan apa jadi kalau kita pakai bentuk lekung? Okay. Satu lagi. Bayangkan kalau dia langgar reflection kan. Dia langgar bentuk macam ni. Macam ni. Macam ni tu. Ni wavefront. Dia langgar lekuk macam ni. Macam ni ni? Nak pergi mana ni? Macam ni guys. Dia samakan. Okay. Dia yes. Bagus. Dia obey lah. Masih obey I equals to R. Macam ni. Tengok. Lukis normal. Normal dia kat mana? Normal dia is 90 degrees from the surface. So macam ni kot. So lepas tu. Okay. Kita agak-agak. Saya tak ada protractor ni. Okay tengok sini. Okay ni kena kat sini kot. Okay nampak. Agak-agak kat sini lah. Okay. Lepas tu sini. Kena lagi tendang. Reflect lagi. Macam ni pula. Normal. Lepas tu nak nampak baru kena pakai protractor ni. Okay. So dapat macam ni. Kita tak nampak sangat sebab kita tak buat. Tapi kalau kita kat lab kita akan buat lah benda macam ni. So wavefront macam ni. Macam ni. Depending lah. On the angle. Apa, kita belajar basic je. Kita belajar kali ni dia punya straight line macam ni. Nanti dia patah balik tertumpul ke satu point ke. Ya. Anyway betul lah. Okay Okay kita lukis. Belajar lukis. Okay jap. Okay. Syarat-syarat wajib nak lukis graf dia punya sketch. Macam mana dia rupanya. Ini kat Ripple Tank ni. Tahu kan Ripple Tank? Kau pernah nampak tak tangki air dekat Makmal Fizik yang ada ni. Yang ada lampu kat atas tu. Ripple Tank orang panggil. Pernah nampak? Okay. Actually benda ni lah. This is the thing. This is the image that you will see from the top view. Tapi apa ni tak ada. Okay. Syarat-syarat wajib. Okay. Pertama nak buat apa? Okay. Step 1. Kat bawah ni ada juga. Okay. Tapi step 1. Boleh lah. Okay. Ikut cakap dia. Step 1. Lukis direction of wave. Kena buat arrow. So ingat. Arrow dengan wavefront
mesti 90 degrees. Okay. So ambil pembaris, buat arrow. Wah, apa? Okay, dah saya agak bangga di sini walaupun pakai freehand. Straight I mean. Okay. Angle antara mereka ni kena 90 degrees. Nak buka apa? Ni. Ni. Angle antara wave. Sekejap Angle antara wave front dengan arrow ni mesti 90 degrees. Allah. Mesti 90 degrees. Semuanya tak kisah. Step 1, okay, arrow. And dia mesti 90 degrees. Sama juga dengan Mamat ni buat. Step 2, apa dia sana? Step 2 awak kena lukis normal. Ingat, normal tu dari mana ke mana? Normal is actually exactly perpendicular to the surface. Ni reflector, so 90 degrees. Label normal ni. Okay, so angle antara incidence dengan normal kita panggil dia I. So ini kita panggil dia I. Okay, step kedua, okay, normal. Step ketiga, awak lukislah pula arrow dengan syarat angle ke sama. Sebab tu kena pakai protractor. So kena, saya agak-agaknya saya eyeball je. Okay, agak-agak macam ni kot. Sama tak? Sama tak angle ni? Sama kot. Lepas tu label ini nama dia R. Step ketiga. Yang keempat, lukislah dia punya wavefront yang stripe-stripe biru ni. Again, kena make sure sama ni jarak mereka sebab lambda tak berubah kan. Lambda ni sama. So kena agak ambil baris. Tengok. Berapa cm. Agak-agak boleh lah ni. Halal. Halal dan toibah. Better. And the angle between them must be 90 degrees. Okay. Boleh. Step 1, buat normal. Sorry, step 1, buat arrow of direction of wave. Wave ni pergi mana? Pergi mana ke mana? So from bawah ke naik ke atas. Lepas tu make sure bila awak buat tu dia 90 degrees. Step 2, buat normal. Step 3, sambunglah. Buat direction of wave yang dah kena pantul ni. Must be equal. I sama dengan R. Mesti buat. Mesti ukur pakai protractor. Step 4, sambunglah buat dia punya wavefront. Itu je. Okey tak? Boleh? Okey. Ada masalah ke nak lukis? Ya, step 1, step 2, step 3, step 4. Nanti awak buat lah. Aduh. Boleh. Boleh ke? 80 orang yang tinggal. Tadi bukan main, tadi 96. Okey, jangan lupa ni. Jangan lupa log in dekat kehadiran ni. Ingat password of the day is sonar. Bukan ultrasound, sonar. Okey. Application of reflection. Bila pakai reflection ni? Okey, banyak. Okey, awak tahu tak? Ni semua awak ada baby. Awak ada adik. Ada adik kecil, bila mak pergi ultrasound dia akan hantar gambar filem macam ni kan. Inilah antara application. So apa jadi? Ultrasound. Vita baby. Siapa maknya? Okey. Bila ada ultrasound ni dia macam pistol, bukan pistol lah, dia macam pernah nampak kan kalau buat ultrasound kan. Bayangkan ni okey saya cubalah lukis seorang ibu. Macam tu. Bayangkan perutnya lah kononnya. Ni kaki dia.
Okay, so doktor akan buat apa? Doktor akan dia pakai satu mesin kan ultrasound ni, macam ada mesin. So this machine dia akan pernah nampak tak ultrasound machine? Dia macam bukan pistol, dia macam tempat cek suhu kat dahi awak tu. Dia tekap dekat punya perut mak awak ni. Sapu gel kat mak awak, kat perut your mum. Lepas tu dia akan letak dulu kan. So apa jadi? This thing dia akan hantar wave ultrasound, hantar kelempuk kena awak punya adik ataupun kena awak dulu lah. Lepas tu pantau balik. Ha. So apa function gel? Okay, ni tanya cikgu biologi lah, tapi saya boleh jawab je. Function gel tu lah untuk reducekan surface tension between air dengan perut mak awak. Senang cerita, dia act as a better medium supaya image lebih jelas. Image baby ni akan lebih jelas. Sebab tu pakai gel. Sebab ingat, gel is liquid lah kan. Dia macam paste lah. Gel ni dia macam liquid / solid. So dia is a better ultrasound travel better in that compared to air kan. Okay, so ini ada reflection lah. So this reflection ni akan patah balik ke ultrasound ni, dia akan detect. Oh, so kontra dari segi ni, dari segi reflected time. Okay, macam mana orang buat ultrasound ni adalah apabila macam mana image ni, macam mana nampak bentuk kepala ni, dia akan detect different ketebalan. Ingat, tengkorak dia punya thickness lain, tangan lain, bibir lain, mulut lain, macam punya badan kan. Semua objek organ badan ada perbezaan thickness. So bila different thickness, dia akan pantul ada yang cepat sampai, ada yang lambat sampai. Betul tak? Sebab ada yang kena serap dan sebagainya. Kita hantar mesin ultrasound yang hantar sama aje. Dia starting sama. Tapi bila patah balik dia akan dapat seorang cepat, seorang lambat. Sebab apa? Sebab ada yang kena mulut, ada yang kena gigi, ada yang kena dahi. Oh lupa, baby tak ada gigi. Yang lupa. Baby tak ada gigi. Ada yang kena mulut, ada yang kena tengkorak, ada yang kena kaki sebagainya lah. So this lagging in time reflection is difference in arrival time is being reflected by the contrast in the image. Tak ada side effect ke? Tak ada. Sebab tu baby pakai ultrasound, dia tak pakai x-ray, meninggal habis tu. Okay, contohnya ultrasound machine. Contoh kedua, pakai Astro. Rumah siapa tak ada Astro, tipu lah kan. Semua sekarang ada Astro. So apa jadi? Astro ni signal from the satellite. Astro rosak. Saya pun tak ada Astro, saya pakai Unify TV. So dengan radio nampak benar menipu. So nampak ni reflection. Satellite akan hantar signal ke punya cawan Astro ni. Kuali Astro. Tengok. Ini dia punya plane. Kan? Tengok plane. Ini maknanya normal sini. Ini dia punya plane. So ni dia punya normal. Nampak normal. Normal. So akan berlaku ada reflection lah tengok. Pom masuk ke receiver. Masuk ke receiver. Masuk ke receiver. Masuk ke receiver. Awak dapatlah tengok. Sebab tu. Okay. Astro bila hujan apa jadi? Saya fikir pula. Apa kelemahan Astro ni? Bila hujan je. Aduh hujan pula. Apa jadi? Tak ada signal. Sebab apa? Sebab bila hujan, dia akan ada water droplets kat sini. Hujan kan? Hujan. Bayangkan ni hujan. So bila ada air hujan, dia akan kucah kacirkan normal. Sebab sekarang surface dah tak licin. Ada kasar. So bila ada hujan, wave awak elok-elok macam ni, dia akan macam tu. Pergi merata sini. Seorang pergi situ. Seorang pergi sini. Seorang pergi sini.
Seorang di sini. Damping, not really damping lah, Disha. Dia more on, dia disrupt the surface of the plane. Sebab, dah merata-rata. Sebab air ni dia kacau normal of the kuali estro ni. Surat khabar ke kenapa. Tapi kalau panas sangat pun no signal kan. Panas sangat. Tak tahu, tak pernah pula. Ya ke? Awak pakai estro mana ni? Made in China. Selalu hujan je. Tapi kenapa tempat saya kalau hujan elok je sini. Okey, Amir, cuba kau check kau punya kuali Astro tu. Tentang bapak awak letak ni ke? Letak payung ke macam tu? Plate tu berpeluh. Wow. So ni macam batu tak smooth dalam kolam tu lah kalau hujan. Ya. Kalau letak payung, cubalah buat letak payung. Cuba buat. Pergi panjat bubung. Cakap, ya, Khalida nak pergi mana? Oh, jap bah nak pergi panjat bubung jap. Cikgu Hafiz suruh pasang payung. Balut. Cubalah. Okay. Cuba try. Saya pun teringin nak tahu. Tapi kalau jadi apa-apa jangan cakap saya lah. Okay. Kita rap. Kalau awak rap, awak blocking tengok awak rap. Bayangkan awak rap, balut. Macam mana nak pantul? Cannot rap. Kita boleh hijack ke frekuensi Astro ni? I'm not sure. Cuba lah. Element file. Cuba. Benda ni semua eksperimen. Okay. Dah. Memang pasal Astro sampai esok dah habis. Okay, next one is sonar. Okay, sonar. Siapa tahu sonar ni short form untuk apa? Pernah tengok? Kalau nelayan kampung, kalau kat for example pergi Terengganu, kat tepi-tepi sungai memang tak pakai. Ni famous kat negara maju lah. Malaysia pun pakai juga actually. Sonar one. Saya buat UNA, memang buat UNA. Sound, okay. Sonar ni yang bagus Izzah. Almost close. Sonar ni is sound navigation and ranging. Sonar. Bagus. Alah Lisa, pada Google kan. Ni. Kan betul dah agak dah Google semua ni. Sound, navigation and ranging. Maknanya kita pakai sound wave untuk nak tahu Bing. Ada orang pakai Bing. Bapak geli. Binging. Okay, sonar ni sound, navigation and ranging. Firefox, ya Allah. Kau ni tahun bila? Saya pun dah tak pakai dah Firefox. Maknanya kita nak tahu pakai sound wave, kita nak tahu kita di mana. Kita di mana pakai GPS, and also kita berapa jauh dari mana ke mana. Okay. So nelayan pakai sonar ni untuk cari ikan. Cari ikan macam ni pakai. Okay, macam ni. So how do the fisherman pakai ni? Dia ada harta ni. Ni transmitter dia akan hantar wave. Wave. Macam ni. Pong kena ikan. Macam mana submarine boleh elak dari sonar. Submarine ni dahsyat sebab submarine dia boleh go very low. And dia boleh disrupt dia sonar. Itu nantilah. Okay. So kapal ni hantar sonar wave. Dia hantar ultrasonic wave. Toing kena ikan. Patah balik. Dapat. Okay. Cuba jawab. So what? Macam mana nak tahu apa beza kalau ada ikan dengan tak ada ikan? Macam mana dengan pakai sonar ni? Oh ada ikan lah. Oh tak ada ikan lah. Jalan lagi lah. Kalau tu batu macam mana? Exactly. Macam mana nak tahu? Ada bunyi ikan banyak tu. Iklan tu macam ni. Lawak ke? Good. Laju dengan lambat. Macam ni. Bayangkan kalau tak ada ikan. Macam ni. Dia hantar sampai kosong tak ada ikan pun. Okay. Dia dapat kat sini time 2 saat.
Okey, tak ada ikan geng, tak ada ikan. Jalan lagi lah. Tapi, bila dia hantar lagi sekali, time jadi 1 saat. Padahal kedalaman laut sama. Laut sama sama dalam. Tapi dia dapat balik. Dia receive back the wave in a shorter time. Maknanya there is something underneath us. Something is bawah kita. Ikan. Macam mana nak tahu ikan ke batu ke apa, adalah dia punya ni teknologi dia yang saya tak nak cakap banyak sangat kat awak. Macam tu lah. Very easy je, senang. So kalau the time of reflection, sekejap lah. Maknanya ada fish bawah kita. Jenis ikan mana aku tahu, ikan siakap pun, ikan kerapu ke mana ada. Sama je. Tak ada lagi spesifik, kalau masa 2 saat, ni ikan kerapu. 4 saat, ni ikan siakap. Tak ada lah. Blub. Ikan ada bunyi ke? I don't know. Ikan ada bunyi ke? Good question. Tapi kita tahu dolphin ada bunyi kan? Dolphin macam bunyi. Live cam, bagus. Kalau pakai live camera pun boleh, tapi kuat ke kamera awak nak zoom berapa meter bawah air ni. So, macam tu je nelayan pakai sound wave ultrasonic sonar. Okay, next one. Ni macam my wife, saya punya isteri, dia kerja Petronas kan, dia bahagian geofizik. So, sama jugalah ni. How orang nak determine, ada minyak, tak ada minyak, ada natural gas ke tak ada, dia akan hantar. Kapal ni akan hantar transmitter, dia tembak. Literally, dia akan tembak pakai air gun. Dia akan tembak pakai air gun, which is pakai air gun, tembak. So, this different amount of time. Masa yang berbeza dia punya pantulan dia. Contohnya kalau yang pending dapat dalam 2 saat, 4 saat. Lagi dalam, lagi lama lah kan. So dia kata, ada minyak. Tak ada minyak. Itu. So, very function. Simple je, reflection. Tapi tengok application dia pakai, berguna untuk nelayan, berguna untuk orang cari minyak sebagainya. Okay, boleh So faham macam orang cari ikan, very easy. Tapi kalau pergi kat kampung-kampung memang tak nampak lah. Kat Malaysia tak banyak lagi sebab ada mahal ke apa, tak mampu ke, miskin ke apa, tak tahu lah. Tapi yes, you can see this a lot dalam European countries. Siapa saya tengok cerita ni? Dekat, tak ingat channel apa. Tuna apa? Wicked Tuna. Siapa tengok cerita Wicked Tuna? Dia tunjuk. Channel apa? 55, tak sure lah, Animal Planet ke apa benda ke, Discovery Channel, tak ingat. History History kot. Dia tunjuk lah. Dia pakai macam ni. Arena otak kamu. Dia limo. So dia pakai ni lah. So kalau dia punya masa pantulan yang terima is very short, ada ikan. Kalau long, sama juga cari minyak. Kalau I don't know lah dia punya specific. So different time of reflected wave. Masa dia terima. Dia determine ada ke tak ada minyak petroleum. Okay, terfikir. Sonar pakai sound. Sound, navigation and ranging. Kalau LiDAR, pernah dengar tak LiDAR? LiDAR, apa benda LiDAR? Yes, betul tu pakai light. Sonar is sound, navigation and ranging. LiDAR, light detection and ranging. Sama je. So dia pakai, tapi dia pakai light wave. Tadi pakai sound wave. Sekejap revision. Sound wave transverse ke longitudinal? Sajalah revision. Ni yang corona tu ke apa ke benda corona? Ada ke? Sabar. Okay, good. Longitudinal. Okay. Kalau LiDAR is transverse. Okay, bagus. Okay. Apa ni? Application dia nanti tunjuk.
Radar tu radio ranging ah. Yes, yes. Radar, sonar, LiDAR, radar. Yes, good. Radar pakai radio ranging ni. Alah. Lah Ridwan, awak pernah host ke? Dia cakap awak tinggal 10 minit lagi ni. Tak apa, lepas ni saya pula. Lepas ni saya pula on. So kita ada part 3 lah, part 1, part 2, part 3. Zoom ni, part 1 saya, part 2 Ridwan ni, part 3 saya pula. Tak apalah. Okay, tak apa. Okay, certificate. Siapa sini layan? Pernah dengar tak band nama Radiohead? Siapa layan Radiohead? Ke awak dulu layan apa? Kau layan apa ni? Layan Ariana Grande, K-pop semua ni. Bukan Raihan, Radiohead. Oh, layan Creep. Oh, bagus. Ada kat Malayan Aduh, BTS menyampah. DDM friend. Queen. King. Sama lah. Okay. Ini, Radiohead ni is a band from UK lah. Saya sangat layan lah. Very huge fan. And ada satu music video dong dia pakai LiDAR untuk buat music video. Saya tengok sikit. Kita layan sekejap lagu. So dia pakai LiDAR untuk buat music video. Tengok sikit. Bandar. Forget about your house of cards and I'll do mine. Macam ni dia buat, ni ada dia punya behind the scene je lah. Ni behind the scene ni, macam dia buat. Sama juga macam so dia bawa van, dekat atas van tu ada LiDAR punya mesin. Macam ni rupanya. Lights and clearing. Nampak tu? Ni, this is the machine. So dia hantar lah. Dia akan hantar sound dangerous wave, hazards by light wave, inches, hantar but balik, capturing hantar balik. lots of cool visuals. And now our last part of our day is we're rigging our rotary laser up to our scissor lift, which is going to go 30 feet in the air and capture our. Ni. So apa jadi kat LiDAR ni untuk music video tadi lah. So dia akan hantar, kena patah balik. Patah balik. So difference in the time received is represented by the colour. Kalau biru maknanya dekat. Kalau merah maknanya jauh. Kononnya lah. Saya pun tak tahu. So kalau tengah-tengah jadilah biru campur merah je apa? Orange. So macam tu lah. Contoh lain orang pakai dalam forestry. LiDAR ni orang pakai dalam sektor perhutanan. Dia nak tahu banyak mana hutan tu kena tebang, ada pembalakan haram ke apa ke benda. So dia akan pakai LiDAR lah, dia detect ada difference dari segi the color ataupun the image that is formed by the LiDAR machine. Okay, boleh. So hidup. Layan Radiohead. Radiohead best. Selain Creep banyak lagi lagu best. Tak main dengan lagu-lagu apa, kepo-kepo. Okay. Alright, good. Good. Okay, ada berapa minit ni? Lagi 5 minit. Okay. Sebelum habis part 2. Muse lah. Muse pun suka. Bagus lah. Ada suara Muse Muse pun padu kan. Tapi album baru dia kurang sikit lah. Boleh lah. Okay, again kapal. Saya ambil kapal nelayan tu. Kapal nelayan. Kita nak buat soalan ni. Nak buat sedikit calculation matematik.
Okey. Ni kapal. Duk tengok K-pop mana. Okey, ni air laut. Saya layan semua. Saya universal. Saya dengar lagu nasyid pun saya layan. Orkestra pun saya layan. Lagu metal pun saya dengar. Taklah. Okey. So ini air laut. Again, nelayan dia hantar Soto Sufi. Nama band nama hotel. Okey, so dia hantar jap. Okey guys, apa formula untuk speed alang-alang saya tanya jap. Okey, dia hantar pantau balik. Apa formula untuk speed? Speed. Good. Distance. Jap. Distance over time kan? S over T. Apa benda aku buat ni? Sekejap. Speed dengan velocity sama simbol V sama dengan S over T. Distance dengan displacement pakai S sama je lah. Okay. Tapi guys tengok dia hantar. Kan? Kapal ni hantar isyarat. Pergi, patah balik. So ada berapa S ni? Okay, ini distance yang pertama. Lepas tu point dia patah balik. Berapa distance ni? Good. 2. Yes, double. So special case untuk soalan kalau ada reflected wave. Macam nak tahu reflected wave, baca lah. Kalau cakap reflected back, ada the word reflected. Dia cakap pakai sonar ataupun cakap pakai nelayan. Formula untuk speed berubah sikit. Di mana awak tambah 2S over T. Tu je. Dia punya perbezaannya lah. Kenapa 2S? Sebab awak kena tengok ni. Dia hantar sampai balik. So dia twice the distance. Pergi patah balik. So yes. V sama dengan S over T. Tapi kalau dah ada reflector, tak aci lah pakai S over T. Kena pakai 2S over T lah. Okay, boleh? Cuba buat soalan ni. Tanpa, okay. Kita lagi berapa minit ni? Lagi 2 minit. Okay, cuba pakai formula. Okay, kita cam dulu. Walaupun awak dah nampak dia punya solution, tak apa. Abaikan, tengok. Okay, kita keluarkan dia punya maklumat. Ultrasonic wave. Okay, ni siapa ni? 25 kHz. Ni apa ni? Kilohertz. Hertz, apa tu? Ni formula ni special untuk ni je. Kalau ada reflected wave. Kalau ada sekiranya berlaku pantulan. Okay, F, good. Ini siapa ni? 1500 meter per second. Ni siapa? Okay, speed iaitu V lah. Okay, ni siapa ni? Okay, T. A dia minta depth of the sea. Basically dia minta S je lah. Okay, S. Pakailah formula. Okay, kita tahu V sama dengan 2S over T. Tolong kira jawapan sampai tahu. S sama dengan VT over 2. Which is berapa ni? V berapa? V 1500. T ni apa? Kalau mili kena buat apa? Kalau millisecond kena buat apa guys? Bagi berapa? Bagi 1P. Apa benda tu? Mili. Astaga, bagi 10. Betul memang ni. 10 tu desi. Bagi 60 hawa. 1 mililiter berapa liter? 1000 apa benda lah. Lupa dah. Okey, bagi 2. Berapa jawapan guys? Tolong saya.
Ataupun darab 10 kuasa negatif 3 pun boleh juga. Sama je. Apa kan jawapan ni? Tolong kita sekejap.